Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syahira binti Ayub, nombor matriks KAD 23060709. Pada hari ini, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai aktiviti rutin sebagai seorang pengasuh. Rutin harian adalah kegiatan atau tugas yang dilakukan secara berulang setiap hari sebagai bahagian dari kehidupan seharian seseorang. Rutin harian sangat penting dalam kehidupan kanak-kanak. Hal ini kerana otak kanak-kanak memerlukan penglibatan yang berterusan, rangsangan dan cabaran untuk dipasangkan ke dalam kepribadian kanak-kanak. Seterusnya, pelaksanaan secara terperinci aktiviti rutin harian bagi bayi adalah: yang pertama, menyambut kedatangan anak ke taska, iaitu ibu bapa menghantar anak ke taska serta membuat pemeriksaan badan. Yang kedua, sarapan pagi. Mereka mengisi alas perut pada waktu pagi. Yang ketiga, tukar lampin atau bersihkan diri. Setelah selesai makan pada waktu pagi, mereka perlu menukar lampin agar sentiasa bersih. Yang keempat, aktiviti bebas. Mereka melakukan aktiviti bebas yang telah diarahkan oleh pengasuh. Yang kelima, minum susu. Setelah selesai aktiviti, mereka perlu meminum susu yang telah dibuat oleh pengasuh. Yang keenam, rehat atau tidur. Mereka tidur untuk mendapatkan rehat yang secukupnya. Yang ketujuh, makan tengah hari atau minum susu. Mereka diberikan makanan tengah hari mengikut menu yang telah ditetapkan, seperti bubur dan sebagainya. Yang ke-8, mandi atau tukar lampin. Mereka perlu mandi untuk membersihkan diri. Yang ke-9, aktiviti bebas atau sekatan. Mereka bermain permainan yang diberikan oleh pengasuh. Yang ke-10, minum petang, iaitu mereka diberikan minum petang sebelum pulang. Yang ke-11, menonton TV, mendengar muzik. Mereka menonton TV dan mendengar muzik sementara menunggu ibu bapa mengambilnya. Yang ke-12, waktu balik, iaitu menunggu kehadiran ibu bapa untuk membawa anak dan mereka pulang ke rumah. Seterusnya, pelaksanaan secara terperinci aktiviti rutin harian bagi kanak-kanak pula ialah: yang pertama, ketibaan kanak-kanak, iaitu ibu bapa menghantar anak-anak ke tadika. Yang kedua, sarapan. Kanak-kanak mula sarapan pagi sebelum memulakan pembelajaran. Yang ketiga, sekatan, iaitu guru melakukan satu aktiviti secara dalam bulatan untuk kanak-kanak. Yang keempat, aktiviti bebas. Setelah selesai sekatan, kanak-kanak diberi kebebasan untuk bermain. Yang kelima, mata pelajaran. Kanak-kanak akan mempelajari 7 subjek mengikut hari, antaranya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, Jawi, sains, bahasa Arab dan matematik. Yang keenam,
makan tengah hari dan mandi. Yang ni kanak-kanak diberikan makan tengah hari kemudian mandi. Yang ketujuh, solat zuhur. Kanak-kanak solat zuhur berjemaah bersama-sama. Yang ke-8, rehat atau tidur. Kanak-kanak mula tidur untuk mendapatkan rehat secukupnya. Yang ke-9, mandi. Setelah bangun, kanak-kanak perlu mandi petang sebelum pulang. Yang ke-10, minum petang. Kanak-kanak mula minum petang bersama-sama. Yang ke-11, solat asar. Yang ni kanak-kanak solat asar berjemaah bersama-sama. Yang ke-12, aktiviti bebas atau waktu balik. Yang ni sementara menunggu ibu bapa mengambil, kanak-kanak menonton TV dan mendengar muzik. Seterusnya, kesan positif amalan rutin harian kepada bayi adalah yang pertama, pembangunan sosial. Yang ni interaksi dengan rakan sebaya dan pengasuh membantu bayi memahami konsep sosial, berkongsi dan kerjasama. Yang kedua, pembangunan emosi. Menerima perhatian dan kasih sayang dari pengasuh membantu bayi membangunkan keyakinan diri dan keselamatan emosional. Yang ketiga, perkembangan konektif. Aktiviti bermain merangsang pemikiran kreatif dan kemahiran konektif bayi. Seterusnya, kesan positif amalan rutin harian kepada kanak-kanak adalah yang pertama, pembelajaran struktur. Struktur harian memberikan kanak-kanak rasa selamat dan kestabilan, membantu mereka memahami konsep masa, rutin dan jadual. Yang kedua adalah pembangunan sosial. Interaksi dengan rakan sebaya dalam aktiviti berkumpul, bermain dan berkongsi pengalaman membantu kanak-kanak membangunkan kemahiran sosial seperti komunikasi, kerjasama dan empati. Yang ketiga adalah perkembangan kolektif. Aktiviti pembelajaran yang teratur seperti membaca, mengira dan eksperimen saintifik membantu meningkatkan kemahiran kognitif dan keingintahuan kanak-kanak. Secara kesimpulannya, pengasuhan dan pengurusan awal kanak-kanak sangat penting dalam pembangunan kanak-kanak yang sihat secara emosi, sosial dan kognitif. Membina hubungan positif, memberikan sokongan yang berterusan dan mewujudkan persekitaran yang selamat dan berstruktur adalah kunci untuk memastikan perkembangan kanak-kanak yang optimum.